Saya nak cerita tentang fakta-fakta. Saya dan Fitri akan cerita tentang fakta-fakta tentang Ramadan. Kalau anda nak tahu tentang fakta-fakta tentang negara mana yang dia puasa paling pendek, maybe anda nak plan nak pergi sana cuti sebab nak puasa pendek, right? Dan negara mana yang puasa dia longest ataupun paling panjang di dunia, alright? Sebab apa? Faktor apa? And then ini fakta-fakta yang kita akan ceritakan dalam topik khas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Yusro Podcast episod 8. Alright, hari ini 7 7 Mac 2024 bersamaan dengan 26 Syakban kita rekodkan podcast kita episod 8. So ada 5 hari lagi sebelum kita menyambut Ramadan dan kita secara umumnya umat Islam di Malaysia akan berpuasa pada hari Selasa ni bersamaan dengan 12 Mac. Alright. So Fitri, untuk tanpa membuang masa, saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Atiqullah bin Muhammad, host anda, and then rakan saya Ya, Fitri. uh, Can call me Fitri, Fitri. ya. Saya sebagai co-host, co-pilot, Ya, co-pemandu, whatever co it is, co-crutch. ya. So kita host bersama untuk program Yusra Podcast pada hari ini episod 8. Okey, untuk pendengar kita yang masih baru dan mendengar Yusra Podcast, bolehlah subscribe button di bawah, button subscribe atau follow di YouTube dan sebagainya. And then boleh follow juga social media kita. And then lagi satu, jika anda ada topik-topik atau soalan yang ingin ditanyakan tentang topik-topik semasa yang ingin ataupun topik-topik semasa yang ingin kami terangkan ataupun utarakan dalam podcast, anda boleh komen di bawah. Alright, so Fitri, hari ni kita nak borak tentang isu apa yang hangat pada minggu ni? Ya. So, ini kita ada 3 isu. Yang ketiga tu bukan isu pun, so it's mostly Ramadan is around the corner, so we as a Muslim have an obligation to address that. So, untuk nombor 1, fokus yang kita akan cakap, apakah nasib 6 ahli Parlimen Bersatu yang menyokong kerajaan. Ni pun bukan benda baru, tapi of course lah dia akan menggoyahkan sedikit apa orang kata gerakan the opposition party atau pihak pembangkang, because dia orang ada buat what you call it probably menyuarakan sokongan terhadap Perdana Menteri kita PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim secara terbuka, and the opposition party of course doesn't take that very well. And then the second one is reaksi Sultan Selangor terhadap penulisan Presiden PAS, iaitu Tok Hadi Awang. Beliau ada buat some posting, I think semalam saya baca kat Facebook, tak sure kat mana dia post originally, but something along the line beliau menegur pasal bukan menegur, I mean dia punya opinion sendiri tentang undang-undang in general, macam mana undang-undang sivil, undang-undang kenapa undang-undang Islam ni tak diterapkan secara menyeluruh dalam negara kita ni, which of course ada backlash sebab dia ada mention raja-raja here and there, and we will leave that to our discussion. And then after all, we will talk about Ramadan. We'll probably talk a few facts about Ramadan that you know, that you probably know, probably don't know. And also some, we're going to talk about Ramadan because Ramadan is a huge thing that happens for Muslims, for spiritually actually is bigger than Hari Raya Aidiladha supposed to be. So yeah, we will talk about that. And tanpa membuang masa, kita sebenarnya ada banyak masa, tapi saja tak nak buang juga. Okay, apakah nasib 6 ahli Parlimen Bersatu yang menyokong kerajaan? So, what happens actually is ada nama-nama kat sini macam Zahari Kecil, Datuk Iskandar Zulkarnain,
Datuk Zulkifli Hanafi, Muhammad Azizi Abdul Naim, and all, 6 ahli parlimen daripada parti politik Bersatu yang berpaling tak dah. Dia quote unquote berpaling tak dah. Which actually is true, dia berpaling tak dah juga, dia betray in some sense or another dengan mengisytiharkan sokongan terbuka masing-masing kepada pemimpinan Datuk Seri Anwar. So Bersatu has called them all out untuk lepaskan jawatan sebagai ahli parti itu sebelum masing-masing kena pecat lah. Sebab diorang ada Bersatu ni dikira new juga rasanya dalam parti politik. So there's some undang-undang dalam of course setiap parti tu ada undang-undang dia, sebab of course tak nak bagi orang nampak parti, tak nak bagi, nak jaga apa orang kata kemaslahatan. I'm not sure if that's the right word, dia macam nak jaga, of course setiap organisation dia akan ada dia punya rules and undang-undang, yang kat sini yang first of all dia orang cabar 6 orang ni, 6 datuk ni untuk mengisytiharkan berhenti, undur diri untuk lepaskan jawatan. Sebab in any organizations in the world, when you are in the direct competition, you can express openly your support for the other. Let's say you work at walaupun someone to prefer Adidas, dia kerja dengan Nike, dia tak boleh openly say that, hey, actually I prefer Adidas. Dan lagi kalau orang tu dekat on a higher level of hierarchy, he can do that. It's just common sense, but I'm not sure what's the motive behind this. And also perhimpunan Agung Khas Bersatu akan dilaksanakan pada 2nd of March if I'm not mistaken. So dia tiada anjada lain, dia mention kat sini tiada anjada lain akan dibentangkan pada Perhimpunan Agung Khas Bersatu yang akan langsung pada 2nd March, 2 bulan lagi, melainkan hanya membina perlembagaan pasal 10 perlembagaan parti, iaitu terhentinya keahlian apabila tidak lagi menyokong perjuangan parti. So the idea that happens here is Bersatu said to them, resign now, or dia punya apa, kedudukan position dalam setiap parti masing-masing akan automatically terwujud coming March 2nd. Sebab masa tu fasa 10 perlembagaan parti tu dah fully dilaksanakan. So it's just what you call it, permainan parti. I mean, of course they probably know something that we don't know, I believe that they are not that new to politics field as a whole untuk diorang menyuarakan sokongan terhadap Anwar openly. Probably they want to find a way out, tapi tak dapat, tapi just suarakan je lah, dia kena pecat. So, well, the good news is for PMX, he got 6 new soldiers that he can utilize to make, to make the country better. Yeah. So I'll bounce this to Atik. So how do you see this? How do you see this goes? Is it going to affect Malaysian? I mean those 6 names tu bukanlah nama besar. It's not like tiba-tiba Tun M sokong PMX. It's not like something that grand. Cumanya mungkin macam dia akan spark a little bit, sebenarnya let's jam itu Anwar, ada rakyat behind Anwar in one way or another. So let's jam into them. Probably dia akan ambil, sebab satu risaulah kalau 6 orang belah, mungkin dia kena tengok juga siapa lagi yang mungkin ada sokongan terhadap Anwar. So dia akan Bersatu sendiri. But if you have different takes, please share. Okay, terima kasih Fitri. So Fitri dah bagi briefly tentang apakah background tentang 6 ahli parlimen Bersatu yang telah menyuarakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu PMX kita lah. Okey, kalau dulu
Kalau dulu dia tak ada sokongan, kita tukar parti ataupun kita keluar daripada parti, and then kita still member of parliament, jadi ahli parlimen, tapi kita tidak lagi menyokong parti. Alright, so bila uh, bila sesuatu, kalau dulu kita tak ada macam ni lah, maknanya bila kita keluar daripada parti, automatik kita punya kita tidak ada lagi di dalam parti. Kemudian bila kita, maknanya dulu macam ni, kau keluar UMNO and then masuk PKR, kau still akan jadi ahli parlimen tapi parti lain. Alright. Tapi sekarang ni tak boleh lompat parti. Apabila diperkenalkan akta anti lompat parti, tidak boleh lompat parti. Jadi apa yang mereka cuba lakukan adalah menyuarakan sokongan, okey, menyatakan sokongan kepada PMX tapi masih kekal di dalam Bersatu. Ini adalah loophole terhadap akta anti lompat parti. Kerana seseorang itu boleh sebagai contoh, kita jadi duri dan daging. Alright, kita jadi duri dan daging. Saya still Bersatu, tapi saya boleh nyatakan sokongan. Kita still duduk di rumah yang sama dengan tim kita, tapi kita sokong tim lawan. Alright. Sebagai contoh, saya duri dan daging, contoh Real Madrid lawan Barcelona, Real Madrid lawan Barcelona, saya dalam tim Real Madrid tapi saya sokong Barcelona. Alright, so saya diturunkan dalam kesebelasan utama, so saya membantu Barcelona untuk menang lawan Real Madrid. Alright, macam itulah loophole yang berlaku terhadap akta anti lompat parti yang berada sekarang ni. And then itu satu dimension yang pertama yang saya tengok, di mana ada loophole, di mana mereka boleh nyatakan sokongan walaupun mereka tidak keluar parti. Dan Bersatu telah menggubal perlembagaannya, menyatakan bahawa mana-mana ahli yang tidak lagi menyokong perjuangan parti hendaklah mengosongkan kursi tersebut ataupun mengosongkan jawatan dan sebagainya lah. Dan pendapat daripada ahli parlimen Masjid Tanah, iaitu Datuk Mas Emiati Samsudin berkata, pindaan perlembagaan parti bagi tujuan menghalang tindakan khianat dalam kalangan wakil rakyatnya tidak berkesan retrospektif atau kesan terbelakang terhadap mereka. Dia kata maknanya ini pindaan ni adalah menghalang lebih banyak daripada ahli Bersatu untuk lompat ataupun untuk menyatakan sokongan kepada BMX, tetapi ia tidak memberi kesan ke belakang pada mereka yang telah menyatakan sokongan. Sebab tu menjadi timbul perdebatan yang hangat di mana-mana bahawa adakah 6 ahli parlimen ini perlu meletakkan jawatan ataupun tak, sebab perlembagaan parti dipinda selepas mereka berbuat demikian. Alright, so itu adalah perdebatan yang hangat dari segi undang-undang lah. Dan Speaker Dewan Rakyat juga menyatakan, Datuk Johari mengatakan bahawa tidak perlu mengosongkan kerusi dan hanya perlu pindah tempat. Alright. So, cuba Fitri bayangkan kalau mereka daripada tempat Mangkang, mereka pindah tempat ke tempat kerajaan. So, mereka dalam kerajaan, mereka dah jadi kerajaan sekarang, and then tetapi masih lagi parti Bersatu. Alright. So, sebahagian Bersatu ada dalam kerajaan. Alright. So, kalau mereka pindah kursi. So, this is a loophole for akta anti lompat parti. Jadi akta ini perlu diperkemaskan, kerana kalau kita bayangkan sebelum ni, lepas ni tak ada lagi lompat-lompat ataupun dan sebagainya. Sekarang ni memang dia just tukar term saja, lompat kepada sokong. Alright. Kalau dulu lompat parti, ini kita sekarang nyatakan sokongan, benda yang sama. Alright. Cuma kita tak boleh tukar baju kita lah, itu saja. And then dan saya melihat ada lagi satu pemikiran, lagi satu benda yang kita boleh fikirkan, adakah Bersatu, 6 orang ahli parlimen Bersatu ini akan kena game. Alright. Contoh Fitri, kita kata kena game ni macam mana? Contoh kalau, sebab Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dia mewakili UMNO, dia kata kalau kerusi tersebut perlu dikosongkan, alright, kalau kerusi tersebut perlu dikosongkan, UMNO akan letak calon di 6 kerusi tersebut, kerana itu adalah kerusi tradisi UMNO. Alright. So, adakah ini
sebagai satu langkah untuk game diorang, game 6 ahli parlimen tersebut, tiba-tiba undang-undang mengatakan bahawa mereka perlu letak jawatan. So mereka letak jawatan dan pilihan raya kecil PRK perlu diadakan dan UMNO akan cuba untuk memenangi kursi tersebut untuk menguatkan parti mereka. Alright. So kita tengok apa yang akan berlaku sama ada 6 ahli parlimen ini boleh kekal selamat tanpa perlu letak jawatan ataupun ini adalah langkah untuk game 6 orang ahli parlimen tersebut dan menguatkan lagi UMNO lah. So kita tengok nanti macam mana dan itu adalah ramalan-ramalan yang disebutkan untuk tentang apakah yang akan berlaku dalam arena politik tanah air berkenaan dengan 6 ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada PMX. Dan saya yakin isu ini tidak berakhir di sini dan kita tengok nanti hasilnya macam mana. Alright, so Fitri, so kita tak nak ulas panjang sebab kita ada masa yang pendek. Sebab kita ada beberapa topik lagi kita nak borak. So kita beralih kepada satu topik yang hangat juga minggu lepas, iaitu tentang tulisan Tuan Guru Haji Hadi dalam warkah pemikiran Presiden dalam nama web pas.org.my. Alright, pas.org.my yang ceritakan tentang apa tajuk dia, Fitri? Tentang Ketinggian Islam wajib dipertahankan. So generic. Okey, berita.pas.org.my, ketinggian Islam wajib dipertahankan, tentang artikelnya yang bertajuk itulah, ketinggian Islam wajib dipertahankan, di mana Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah telah menyatakan duka cita terhadap Tuan Guru Haji Hadi kerana warkah tersebut telah keluar dan dianggap sebagai menghina raja-raja dan menyarankan agar ahli-ahli politik dan sesiapa sahaja tidak menggunakan institusi diraja untuk menghina raja-raja. Apakah yang disebutkan sebagai menghina? Kerana Tuan Guru Haji Hadi ada menyebutkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan raja-raja, iaitu kalau kita tengok pada warkah ini, di mana apa yang Haji Hadi sebut adalah, saya sekadar memberikan peringatan kepada penganut Islam supaya menjaga dan mempertahankan akidah masing-masing. Bukanlah menghina khususnya pengamal undang-undang dan semua yang terlibat dengannya daripada kalangan para hakim dan peguam termasuk ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. Bahkan raja-raja supaya berwawasan akhirat dengan bijaksana, memandang ke akhirat sana, bukan memandang kepentingan dunia di sini sahaja. Alright, kemudian ada firman Allah SWT daripada surah Al-Hasyr ayat ke-18, di mana Haji Hadi telah menegur bukan hanya dia menyebutkan beberapa jawatan termasuk raja-raja, dan dengan perkataan raja-raja ini Sultan Sharafuddin Idris Shah telah menzahirkan duka cita dan menasihatkan Haji Hadi agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan apa-apa statement yang boleh mendatangkan kebencian ataupun menghina raja-raja. So I give the floor to Fitri first to explain and then to express his feeling or express his thought about this issue. Alright, so Fitri, macam mana? I don't think I have like macam actual facts, but it's just an opinion though. The first time I read this, I don't see anywhere yang dia cakap menghina. I mean, statement wise, he already mentioned that it's just peringatan. It's not menghina, that's it. And the way that he said it, of course, when you talk about law, something, of course lah, benda tu akan direct back kepada sultan, pada institusi raja-raja in one way or another. Contohnya kalau macam law ni actually dibuat oleh ni menteri ni actually dapat what you call it, kelulusan pada institusi raja-raja in one way or another. So of course sebab raja is the head of our I can say part democratic, part monarchy system.
balik pada warkah dia tadi, there's nothing from my side. There's nothing wrong with what he said. And they only mentioned just briefly. And when the institusi raja-raja, especially Sultan Selangor yang pick him up. Yeah, especially when Sultan Selangor said lebih berhati-hati. So macam mana nak lebih berhati-hati? How do you want to talk about raja-raja dengan lebih berhati-hati daripada apa yang Haji Hadi dah tulis? How? That's Hmm. how? Macam mana like Because remove the because, word because this raja-raja? is a serious topic, and then just because Haji Hadi mention raja-raja, maybe on raja-raja part, Tuan Guru Haji Hadi perlu soft part ataupun menghantar surat secara sembunyi, alright, tidak dipublishkan di media, alright. I think maybe itu yang Sultan Sharafuddin Reshah inginkan daripada Haji Hadi, agar tidak nampak mengkritik ataupun cuba mendatangkan kemarahan orang ramai terhadap raja-raja baik. Mungkin itu yang saya fikirlah, itu mungkin secara maksud dia beradab itu adalah tidak diperlihatkan di khalayak ramai. Okay, maybe itu Fitri. Yeah, probably could make sense. In one way or another, of course, when you are in the pedestals, you want to really be careful about, you know, and also akhir-akhir ni ada juga dengar uru-uru walaupun tak kuat sangat, whether dah ada pihak-pihak yang nak menjatuhkan raja. All in all, when we have that one man that tried to demolish the royalty since God knows when. I don't know what else. I think the latest that we have is actually Haji Hadi has sent some warakah again hari ni. Bukan Yalah, ni, I think it wakil was je. like But yeah, this time isi kandungan itu tidak didedahkan. yeah, probably settle belakang lah kira. I'm not sure Ya. what he said, so I think it's settled. I think it's settled already. They will not make it more they will not make it more publicly than that, because Raja, they don't want to panjangkan isu ni, they want to stay low key. I think that's the end. But on the flip side of it, we also see that there's a really strict channel to what you call it, strict method to channel your one opinion, and nombor dua, teguran yang kita nak buat. Of course, institusi raja-raja is not like invincible. I don't want to use the word invincible. Dia macam, of course, they will make macam some questionable decision throughout the years, but yeah, probably because we don't want people to think that diorang ni kita tak boleh sentuh langsung, walaupun macam mungkin akan ada yang fanatic fan of past of fanatic fan of Haji Hadi, tengok dia mention sikit je dia pun nak terasa, dia bukan terasa siapa makan cili terasa pedas ni or something like that. We don't want them to feel that, and it is, first of all, it's their job to educate people on how to macam suarakan kritikan dalam in a in a correct way, in a correct channel, because you don't want the gap between the ruler and the citizen stretch apart. So I think the matter has been settled already, but So betul on this topic, because bila kita tengok ada mention raja-raja, and then mendapat reaksi daripada Sultan Sharafuddin Idris Shah, mana kita rakyat makin perlu berhati-hati, and then kita juga risau ada satu perspektif bahawa takkan tidak boleh dikritik ataupun ni, sebab ada juga pandangan mengatakan bahawa mereka melihat bahawa warkah yang ditulis oleh Presiden PAS itu adalah sehalus-halus dan inilah, maknanya tidak secara terang-terangan, just ada mention, itu saja. Kemudian dan saya tahu ramai berpandangan begitu.
Dan saya nak sebut juga bahawa institusi diraja inilah sangat penting bagi memayungi orang Islam dan orang Islam di Malaysia, di mana institusi diraja, di mana mereka mengetuai dua benda yang penting, iaitu satu ketenteraan dan yang kedua adalah agama Islam, di mana mereka tidak boleh dilihat ataupun dibenci oleh agama sendiri, alright, penganut agama sendiri, kerana dia adalah ketua. Jadi saya berpandangan bahawa mungkin untuk mengkritik ataupun tidak, I don't know what is mungkin Sultan Selangor sangat berhati-hati kerana seorang daripada PAS juga, parti PAS juga pernah menyatakan sesuatu yang mengguris hatinya ketika Sanusi Makno, iaitu Menteri Besar Kedah, dalam kempennya di Selangor, dia pernah touch raja-raja juga. Dia pernah touch Raja Selangor, mana menyebutkan bahawa Sultan Kedah membandingkan salah silah Susur Galur Sultan lah. Dia kata Kedah ni yang tak pernah terputus salah silahnya. Dan itu memberi tanggapan yang agak buruk dan mengguris hati Sultan Selangor dan menyebabkan Sultan berinteraksi. And then kali ini juga daripada parti PAS. Jadi saya menganggap ia adalah sebagai Sultan Selangor sangat berhati-hati, alright, kerana pernah ada cubaan ataupun kesilapan yang berlaku daripada parti PAS yang menyebabkan indirect mengkritik ataupun mempersoalkan raja. Alright. So macam saya menganggap macam inilah. Saya menganggap mungkin kita pernah tangan kita mungkin pernah kena pisau, and then kita berhati-hati dengan pisau, walaupun pisau tu tidak berbahaya pada kita dalam keadaan okay, kita pernah terluka menggunakan pisau, tapi this time kita menggunakan pisau tapi lebih berhati-hati agar tidak terluka. Itu saya menganggap macam itulah. And then saya yakin bahawa inilah Tuan Guru Haji Hadi menyokong raja-raja dan menyokong sistem raja-raja itu kerana ia adalah sistem yang memayungi dan defend umat Islam agar mereka sentiasa terus disuburi dan dilindungi oleh sistem-sistem raja perlembagaan, parlimen raja berperlembagaan. Alright. So that's all I think about that. Yep, that's all. Or you want to add something? Nope, nothing much. I don't want to touch more. I don't want to get in trouble. I don't want to Yeah. tiba dapat More you go, more makin dalam kita pergi, makin bermasalah kita akan hadapi. So I think that's all. And then yep, that's all. Haji Hadi pun dah tulis warkah yang terbaru. Saya mengharapkan, sebab ini adalah Haji Hadi adalah tokoh yang mana mempunyai pengaruh yang besar. Kita tak nak ada perpecahan dalam kalangan kita lah. Alright. Dan Sultan juga adalah Sultan, pemimpin kita yang kita wajar hormati dan sanjungi, kerana padanya ada sesuatu yang membantu negara untuk terus aman. Dan sebagai kita, macam yang kita tahu, raja-raja telah menyelamatkan kita daripada hang parlimen, di mana parti-parti politik tidak menyatukan kita, bahkan dan kita memerlukan kuasa yang ada pada raja tersebut. Right. So that's all. Sekarang ni Sultan Johor menjadi agung, dan saya mengharapkan baginda akan terus menjadikan institusi raja-raja, institusi yang memayungi parlimen dan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat Malaysia, insyaAllah. Alright. So wrap up about this, and then kita go pada topik istimewa kita pada ini, iaitu tentang Ramadan. Right. Seperti yang kita tahu, 5 hari lagi kita akan menyambut Ramadan, di mana Ramadan inilah adalah bulan yang sangat mulia, di mana disebut sebagai Ramadan Karim, bulan yang mulia.
So sebelum kita masuk, saya nak cerita tentang fakta-fakta. Saya dan Fitri akan cerita tentang fakta-fakta tentang Ramadan. Kalau anda nak tahu tentang fakta-fakta tentang negara mana yang dia puasa paling pendek, maybe anda nak plan nak pergi sana cuti sebab nak puasa pendek, right? Dan negara mana yang puasa dia longest ataupun paling panjang di dunia, alright? Sebab apa? Faktor apa? And then ini fakta-fakta yang kita akan ceritakan dalam topik khas pada hari ini. Rehat dulu. Alright. Welcome back. Selamat kembali ke Sorry for the noise. For the Yusra podcast. Now we will move on to our big topic here. Will take quite a time since we are about to enter the biggest months in the Muslims calendar, which is Ramadan. So, just like apa yang dicakap previously, that we want to talk about some few facts about Ramadan that probably that some of you know, some of you might not know. And I think you want to start first ataupun how? Saya start dulu. Ramadan. Ramadan ni adalah satu bulan di mana umat Islam kita diwajibkan untuk puasa seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah, di mana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan ke atas orang sebelum-sebelum kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Alright, di mana bulan Ramadan adalah bulan diwajibkan berpuasa bagi umat Islam. Di mana dalam ini disebut puasa ni adalah puasa daripada terbit fajar hingga tenggelam matahari. Di mana selepas sebelum masuk waktu subuh, alright, bila masuk saja waktu subuh, kita tidak boleh makan dan minum sehingga terbit fajar, itu maghrib, masuk waktu maghrib. Jadi ada few hours yang kita akan berpuasa pada bulan Ramadan. Dan Ramadan ini adalah bulan di mana bulan-bulan yang sangat istimewa bagi orang Islam, kerana disebut dalam itu ada dua perkara yang besar, iaitu ada diturunkan Quran, diturunkan Quran, yang kedua ada malam Lailatul Qadar. Alright. So, kita tengok sikit tentang fakta berkenaan dengan Ramadan. Apakah nama Ramadan? Kenapa nama tu Ramadan? Apakah maksud dia? Maksud Ramadan adalah cuaca panas atau panas terik. Sebab tu kalau kita pesan bulan Ramadan ni, dia panas, nak dekat-dekat bulan Ramadan, dia panas dan panas terik. Kerana Ramadan itu maksud dia adalah panas dan panas terik. Alright. And then, kalau zaman Rasulullah SAW, orang Arab menandakan ketibaan musim panas yang membang ini dengan istilah Ramadan. Maknanya Ramadan ni sebelum Islam adalah bulan yang biasa je, tapi disebut sebagai bulan panas. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan kitab suci Al-Quran. Yang ketiga adalah fakta tentang negara yang paling panjang sekali puasanya adalah Murmansk. Murmansk, nama dia Murmansk. Mungkin Fitri nanti dalam editing akan masukkan negara bandar Murmansk. Alright, di Rusia. Di Rusia, yang terletak tidak jauh daripada sepadan Norway dan Finland. Alright. Cuaca sejuknya agak ekstrim, berada di bawah tahap beku beberapa bulan. Fajar di bawah ini biasanya naik sekitar 1-2 pagi. Subuh dia pukul 1-2 pagi. Alright. 1-2 pagi. Dan waktu maghrib mereka selepas pukul 9 malam. Wow. Subuh dia pukul 1-2 pagi, maghrib dia pukul 9. Alright. Buka lambat. Alright. Buka dia, saya tak sure kita boleh ke tak ni. Pukul 9 malam, maghrib, subuh dia pukul 1-2 pagi. Alright. Dan waktu maghrib mereka, ini bermakna penduduk Islam di bandar ini akan berpuasa selama lebih 20 jam sehari. Right. Lebih 20 jam sehari mereka akan berpuasa. Sebab
malamnya pendek and then siangnya panjang. Oh, kalau makin sejuk makin ni sejuk. Oh, makin sejuk makin pendek malam. I don't Yeah, know. yeah. Okay. So, saya cerita tentang 3 fakta tu dulu and then saya serahkan pada Fitri. Mungkin ada bahasan lebih menarik tentang bulan Ramadan. I don't want to add much about that, tapi yeah, there's just want to make a little touch up, like what we heard. Sometimes orang question how can you fast for 20 hours? That's probably not humanly possible. Actually, it is, but it will be a little bit excruciating thing or macam why is so quote unquote torturing, but actually it's not. It's actually there's some what you call it kelonggaran kat situ where um because unless you are a flat earther, you know that the word is a little bit, it's not like sphere, but it's a little bit lonjong, but we call it sphere for the sake of conversation. And what I read here, I'm not sure if this is a credibility, the credibility of this source, but first of all, the one that I think you can correct me if I'm wrong, that we learn in school, this actually we need to follow like the nearest, if you're in an extreme like in the North Pole, right, where the sun shines for like 64, the sun shines for like 6 months straight. So tak ada sunset, tak ada apa, what you call it, there's no dusk, there's no dawn. So on that case we need to follow the nearest what you call it, cities, or nearest place or nearest town that actually uh what you call it, ada quote unquote normal hours. Let's say kalau macam actually 17 hours tu actually is fine. I mean, Malaysia, we fast for 14 hours and we feel like want to die already. So like 16 to 17 hours is quite better than 20 or 21 hours, right? So I read in fake.islam.net where it says wait, the questioning point serves as an example of how Islam seeks facilitation in its legislation. So he or she should follow the prayer timing and fasting of the nearest country. Yeah, macam the one that I've mentioned. It has a regular schedule, or he can pray and fast according to the timings of the cities that are nearest to them in normal time zone. In the globe, right? So there's a 64-degree north. So there's a latitude and longitude. Hold on a second. No, I got it backwards. 64 degrees on the north. I will put on the screenshot here for you to understand. 64 degrees on the north and 64 degrees in the south. Anything exceeds that line considered extreme. So anyone who live beyond that line, you need to follow those who below that line. So in his well-known book Fiqh As-Sunnah, Sheikh Said Sabiq states scholars differs about what the Muslim who are in areas where the day is extremely long and the night is short should do. So what timings should they follow? Yeah, that's what I said. It's actually more flexible than you think. So it's not like macam you need to hold your tak makan for like 6 months. It's humanly impossible, and we are not that inhuman religions, just like the disbelievers believe or try to make us out. And also uh also this is actually have a lot of pendapat. So this is like what I known and what I think universally known. Probably ada yang mazhab-mazhab dekat especially dekat Middle East nanti kan they have a lot of scholars, so a lot of more various pendapat. So we just follow what's here. And also dalam MoroccoWorldNews.com actually last year in 2023 the longest fasting hours are observed in Nuuk, Greenland with a total of 20 hours. Probably tak sama macam
apa tempat yang dekat Russia where Atik have mentioned just now, where more than 20 hours. Probably last year orang tak sampai 20 hours, because this is only stayed for last year je, for 20 hours. Whereas the shortest hour I witnessed in Johannesburg, South Africa, is 11 hours and 12 minutes. I can see it. When you see it this way, the way that God set things up, the way that Allah set things up, South Africa is hot. Like it's hot. It's not. It's hot. Hot. It's not like hot like us. So okay, you are hot. Boom, 11 hours. Okay, you are cold because Greenland, Russia is cold. Boom, 20 hours. So he will not put you in a situation where you are in a 38 degrees at 11 in the morning and quote unquote force you to fast for 20 hours. You know, the balance. You see the balance by even by these sentences, you can see the balance. You see how he cares. You see how things have been set up, how the movement, all of this has been, if you think about it that way on a grander scale, it has been what you call it, carefully planned. And you know that it's not a human instructions, it's not a human law. And also masa adik bacakan surah tadi, where the berpuasa lah kamu macam orang-orang sebelum kamu, is actually traced back even to the Israelites. Even actually the perintah puasa ni, I think, correct me if I'm wrong, is older than perintah solat. Solat yang like proper solat, mungkin zaman Nabi Ibrahim would probably have their own way of solat, right? So the instructions was there because there's a lot of benefits that we actually take. Because I've met a few what you call it, non-Muslim too, because I work a lot in MNC companies and multinational companies, and they sometimes masa lepas Ramadan dia tanya, oh, how do you reach the cleansing already? Have you get the goal? Probably they thought like the Ramadan is actually like a goal for diet or something. I'm not sure, because it's on earth to reflect what the Ramadan is. Probably he understand that. So yeah, actually it's a good thing. It's a great thing because ramai orang incorporate Ramadan. Even the UFC fighters, they fast in their way, but term is fast is there. So yeah, I probably ramble around, but I just give whatever takes that I have. Probably if you want to add something. Alright, thank you Fitri tentang penjelasan yang padat, ringkas dan marvelous. Alright, so I think Fitri dah terangkan tentang, kalau kita cerita tentang Mumans di Russia tadi, bahawa mereka sepatutnya kena berpuasa lebih 20 jam. Alright, sebab maghrib dia pukul 9 and then subuh dia pukul 1 atau pukul 2. Alright, 2 pagi, so dia kena puasa. And then kalau disebut juga puasa ni adalah ketika terbit fajar. Ketika terbit fajar maknanya masuk subuh dan tenggelam matahari, iaitu telah maghrib. Jadi mereka maybe akan, jika mereka tidak ada authority di situ, mereka tidak ada authority untuk membuat sebarang hukum dan fatwa berkenaan dengan tempat mereka, mereka akan mengikut tempat sebelah mereka. Alright, berkaitan sebelah. Alright, sebagai contoh, negara-negara, sebagai contoh, kalau Singapura tidak ada authority, badan agama yang khusus untuk bahagian ni, maka mereka bila Malaysia raya, mereka pakai raya. Alright, so benda tu adalah commons yang dilakukan, dan ini adalah ijtihad para ulama. Ijtihad ni adalah kita panggil dia sebagai pandangan berdasarkan ilmu-ilmu dia, jadi disebut sebagai ijtihad para ulama. Alright, so kita tak nak bahas panjang tentang tu. Tadi Fitri ada juga sebut tentang puasa orang-orang terdahulu. Mana kita puasa tadi, kita tak boleh makan dan minum sepanjang daripada subuh, masuk waktu subuh dan sehingga masuk waktu maghrib, baru kita boleh makan. Alright, macam mana umat-umat terdahulu puasa? Alright, kita tengok ni diriwayatkan daripada Jabatan Mufti Terengganu. Dia ada cerita sikit tentang bagaimana umat terdahulu berpuasa, di mana
ada ahli sejarah mengatakan bahawa Nabi Adam berpuasa 10 Muharram sebagai rasa syukur kerana bertemu dengan isterinya Hawa di Arafah. Ada juga berpendapat Nabi Adam puasa sehari semalam pada waktu dia diturunkan dari syurga oleh Allah. Okay, ada juga mengatakan Nabi Adam AS berpuasa 40 hari 40 malam setiap tahun. 40 hari 40 malam. Puasa ni Fitri, bila disebut 40 hari 40 malam, maknanya tak makan 40 hari dan 40 malam. Alright. Macam kita solat sehari semalam. Alright. Maknanya kita ada waktu yang malam pun kita akan solat. Solat malam lah disebut. Tapi ketika puasa, dia tak sebut puasa sehari semalam. Alright. Faham tak? Ya. Puasa tidak disebut sebagai sehari semalam. Maknanya malam kita boleh berbuka. Dan hari yang biasa ataupun kita waktu-waktu biasa, waktu ada matahari, maka kita berpuasa. Ada juga mengatakan bahawa Adam berpuasa pada hari Jumaat untuk mengenang peristiwa penting, iaitu baginda dijadikan oleh Allah dan diturunkan buminya dan diterima taubatnya pada hari Jumaat. Okey. Okey, kita tengok pula Nabi Nuh. Nabi Nuh juga berpuasa selama 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Seperti puasa Nabi Adam. Baginda Nabi Nuh juga memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah, puasa dan puasa ketika mereka berbulan-bulan hidup terapung dalam perahu besar di tengah banjir yang luas dan memerintahkan mereka terus menerus bertaubat kepada Allah. Nabi Nuh berpuasa 3 hari setiap bulan. Kita ada puasa sunat 3 hari setiap bulan. Disebut sebagai puasa putih. Nabi Daud pula, Nabi Daud. Pernah dengar puasa Nabi Daud kan? Melaksanakan puasa, bahkan baginda berpuasa dalam waktu yang cukup lama, iaitu setengah tahun. Di mana baginda berpuasa 1 hari dan 1 hari berbuka, 1 hari sepanjang tahun. Di mana kita puasa sebulan. Nabi Daud berpuasa setengah tahun. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Alright. Okay. So, itu adalah tentang apa? Tentang ni lah, puasa. Dan ada juga, saya tak sempat cari tentang puasa, tentang fakta puasa. Adakah puasa ni tak makan, tak minum? Ada juga disebut puasa ni tidak memakan, tidak makan saja tapi boleh minum. Alright. So itu juga ada ni lah. Maknanya berbeza lah tentang puasa umat terdahulu dan umat sekarang. Kita tak boleh makan dan tak boleh minum. Alright. So saya nak sikit lagi tentang fakta bulan Ramadan. Ada sesuatu yang sangat popular pada bulan Ramadan. Apa, Fitri? Makanan yang paling popular pada bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, guys. No, makanan. Oh God, there's a lot. Yang mana satu lah? Dia popular dalam bulan Ramadan je. Atau okay, more specific, buah. Kurma, of course. Kurma ni pada bulan Ramadan saja. Ya, correct. Kurma sangat popular sepanjang bulan Ramadan. Bahkan sampai ada list jangan beli kurma daripada Israel. Alright. So menunjukkan bahawa kurma itu sangat famous pada bulan Ramadan, di mana orang akan membeli, tetapi sehinggakan orang yang aware jangan beli pada keluaran Israel. Alright. Kurma sangat famous. Okay, and then fakta lain adalah puasa. Okay, sesiapa dalam kes Islam kecuali, kalau siapa yang kena ganti puasa, kalau mereka tidak, contoh orang-orang yang tidak boleh puasa, contoh orang yang sakit, tua dan musafir, orang yang sakit, tua dan musafir, pada bulan puasa dia tak boleh puasa. So apa yang dia kena buat adalah mereka kena ganti puasa. Alright. Mereka kena ganti puasa. Ganti puasa ni lah, ganti pada hari lain lah, hari yang bukan bulan Ramadan. Mereka kena gantilah kalau dia sakit, tua ataupun dia musafir. Okay. So kalau dia tak boleh ganti juga, dia uzur, tak boleh ganti. Jadi dia kena bayar fidyah. Alright. So and then lagi satu, amalan puasa ada juga fakta saintifik daripada ni.
Kalau anda nak kurus, so puasalah, tapi nanti akan ada troll di mana orang akan tunjuk bahawa bulan puasa Azam nak kurus, and then bila dah Syawal tak kurus-kurus. Sebab ada banyak faktor. Di mana seperti yang kita tahu dalam fakta sains, apabila kita gemuk dan banyak lemak, itu adalah kerana saya suka gunakan istilah itu adalah tenaga yang disimpan. Alright, lemak-lemak ni adalah tenaga yang disimpan. That's so Alright. optimistic of you. Tenaga disimpan. So I don't have Tapi tenaga disimpan, and look at this skinny out. maknanya Fitri tidak ada tenaga-tenaga yang disimpan lah. Yeah, always Okay, untuk went out yang ada banyak lemak ataupun kita kata dia gemuk adalah itu mereka mempunyai banyak tenaga simpanan. Alright. Then apabila pada bulan Ramadan, mereka boleh menggunakan tenaga-tenaga simpanan mereka adalah dengan mengurangkan kadar makanan. Alright. Mengurangkan kadar makanan dan melebihkan aktiviti lah. So seperti yang kita tahu, pakar-pakar mengatakan bahawa kalau bulan Ramadan ini ada banyak faktor kenapa orang tu boleh jadi kurus, gemuk kepada kurus adalah mereka kena contoh, mereka tenaga yang diperlukan oleh badan dia adalah 100, contoh tenaga diperlukan oleh badan dia 100, tapi bila bulan Ramadan bulan-bulan lain tenaga yang diperlukan oleh badan dia 100, tapi bulan-bulan lain dia makan 120. Alright, so tenaga yang dimasukkan dalam badan dia 120, so 20 lagi tu akan disimpan dalam bentuk lemak. Alright, so akan jadi lemak lah, 100 akan digunakan. Tapi so 20 jadilah lemak yang banyak. Alright, so kalau bulan Ramadan, apa yang kita boleh buat adalah tenaga yang kita perlukan still 100. Alright, tenaga yang kita perlukan still 100. Kita ada banyak tenaga simpanan. Apa kod lemak lah. So kita cuba kurangkan makanan kita yang top up tenaga tu daripada 100, mungkin kita top up 50% je daripada tenaga kita. So daripada 50% lagi diambil daripada lemak-lemak kita untuk ditukarkan kepada tenaga. So maybe lemak-lemak itu boleh dikurangkan. Alright, so itulah fakta tentang Ramadan, bagaimana nak kurus. Tapi saya tahu dan saya sangat sure ramai orang tahu macam nak kurus, tapi tak ramai orang akan buat. Yeah. Macam mana? They know. Termasuk orang yang bercakap sekali lah. Right. Right, sebab sungguh makanan itu sangat enak. So that's all from me tentang Ramadan. Selamat menyambut Ramadan, sebab saya rasa ini adalah podcast yang akhir sebelum Ramadan. So kita akan jumpa semula pada bulan Ramadan episod 9. Alright, so anything daripada Fitri? Kata-kata akhir? No, nothing much. So yes, same with you. Just do things that you know not usually do in Ramadan in terms of utilizing it to be more beneficial. I can guess, like contoh macam orang berlumba-lumba, probably like every year. I mean, there's nothing wrong in that. Probably you can just put variety into it. Because I've not learned, because I've scroll on YouTube a lot, and then there's a lot of good channel out there that teach you macam tafsir about in the Quran, let's say whatever happens. And also the one of the, what you call it, penceramah, they mention if you want to take, let's say satu surah Al-Baqarah, because there's a lot of berapa ayat, 200 something ayat. Probably if you want to take this whole Ramadan for that surah Al-Baqarah, rather than just baca, try race untuk khatam pada Al-Baqarah sampai An-Nas dalam masa 30 hari. If you want to variasi this year, let's say macam change it, okay, I just want to learn this one surah Al-Baqarah for the whole 30 days, just one surah, satu ayat tu tengok betul-betul, ataupun like really tafsir or tadabbur or whatever. Probably you want to put a variation in how you go through Ramadan, so it won't be, what you call it, more routine like, so it was something new. And then you're going to look forward for the next Ramadan. Okay, tahun ni dah Al-Baqarah, next year is probably Al Imran, next year An-Nisa, next year. So that's create some kind of anticipation. But it's up to you if you want to khatam Quran. There's no problem. I have no problem with that. So that's just my 2 cents. And yeah, of course, and yes, selamat berpuasa.
and puasa betul-betul, because puasa betul-betul is like, it's like a really simple things to do, but it's really hard to do because it's not just ni. Because when you go online, you don't really fast. You see something that is not appropriate, it's not really fast because it's simple, puasa betul-betul, but it's, you know how hard it is. And yeah. Yeah. For me, So that's all. Alright. that's all. See you next time. Have a good day, and then selamat menyambut Ramadan. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik. Alright.